Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, dalam video kali ini kita akan sambung perbincangan ataupun nak bincang soalan berkaitan dengan soalan akidah bagi part yang ketiga. Okey, kita tengok soalan-soalannya. Okey, soalan 27, lengkapkan jadual di bawah dengan jawapan yang betul. Lengkapkan jadual di bawah dengan jawapan yang betul. Okey, so dalam jadual ni dia nak kita lengkapkan antara ada nama Nabi, kemudian nama kitab, dan dalam bahasa apa kitab tu diturunkan. Okay, so kita wajib percaya yang Allah telah turunkan kepada 4 orang Nabi, 4 buah kitab, dan dalam bahasa yang berbeza. So kita tengok. Okay. Soalan yang pertama, tengok baris yang pertama tu, Nabi Daud, kitab Zabur, dalam bahasa apa? Okay. Nabi Daud, kitab Zabur dalam bahasa Kibti. Kemudian, yang kedua, dia bagi kitab Taurat dalam bahasa Ibrani. Okay, Nabi mana yang menerima kitab Taurat daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Okay, kemudian soalan yang ketiga, kitab Injil diturunkan dalam bahasa Syriani. Okay, Nabi manakah yang menerima kitab Injil? Kitab Injil diturunkan oleh Allah kepada Nabi Isa. Okay, Nabi Isa menerima kitab Injil dalam bahasa Syriani. Kemudian soalan yang keempat dan yang kelima, Nabi Muhammad. Okay, kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad adalah kitab Al-Quran. Kemudian kitab Al-Quran itu dalam bahasa Arab. Okey, dalam bahasa Arab. So, selesailah, lengkaplah jadual kita berkaitan dengan nama Nabi, nama kitab dan bahasa kitab tu diturunkan. Okey, seterusnya, soalan 28. Nyatakan hukum bagi penyataan di bawah dengan betul. So, ini berkaitan dengan soalan yang kita kena letakkan hukum. Okey, soalan 1. Menyembah selain daripada Allah. Menyembah selain daripada Allah ni hukum dia kita boleh tulis kufur ataupun kafir ataupun terkeluar daripada agama Islam sebab menyembah selain daripada Allah. Yang kedua, tidak melaksanakan perintah Allah. Tidak melaksanakan perintah Allah hukumnya berdosa besar. Yang ketiga, mempercayai Al-Quran adalah kalam Allah. Mempercayai Al-Quran adalah kalam Allah. Jawapannya, apa hukum dia? Hukumnya adalah wajib. Okay? Wajib kita mempercayai Al-Quran adalah kalam Allah. Kemudian soalan yang keempat, percaya bahawa Allah yang menciptakan semua makhluk. Percaya bahawa Allah yang mencipta semua makhluk. Okay? Hukum dia adalah wajib, kita wajib percaya bahawa Allah yang menciptakan semua makhluk. Dan soalan yang kelima, tidak mempercayai isi kandungan ayat Al-Quran. Okay, kalau kita tak percaya kepada isi kandungan ayat Al-Quran, maka hukumnya adalah kufur ataupun kafir ataupun terkeluar daripada agama Islam. Kita tak percaya kepada isi kandungan Al-Quran ataupun menidakkan isi kandungan Al-Quran, hukumnya kufur. Okey, soalan 29. Alif, tulis 3 tanda kecil hari kiamat. Tulis 3 tanda-tanda kecil hari kiamat. Okey, kita senaraikan 3 tanda kecil hari kiamat. Yang pertama, ramai wanita daripada lelaki. Yang kedua, banyak berlakunya pembunuhan. Dan yang ketiga, bermewah-mewah mendirikan masjid. Okey, 3 ni adalah
tanda kecil hari kiamat ni di antaranya lah. So jawapan yang lain boleh tengoklah dalam mana-mana buku untuk kita tengok balik tanda-tanda kecil hari kiamat. So dalam soalan ni dia minta kita senaraikan 3. So kita senaraikan 3 tanda kecil hari kiamat. Yang pertama, ramai wanita daripada lelaki. Kemudian banyak berlakunya pembunuhan. Dan yang ketiga, bermewah-mewah mendirikan masjid. Okey, kemudian soalan ba 29 ba ni, tulis 2 tujuan beriman dengan sifat hayat. Apa tujuan kita beriman dengan sifat hayat Allah? Hayat bermaksud Allah Maha Hidup. Apa tujuan dia kita beriman dengan Allah tu Maha Hidup ataupun dengan sifat hayat? Okey, yang pertama, mengagungkan kebesaran Allah. Yang kedua, menginsafi kehidupan manusia yang bersifat lemah. Okey, itu 2 tujuan beriman kepada ataupun beriman dengan sifat hayat. Okey, kemudian soalan 29 ta, nyatakan erti nama-nama hari kiamat. Erti nama-nama hari kiamat. Okey, 1, Yaumul Jaza. Yaumul Jaza ni erti dia hari pembalasan. Okey, yang kedua, Yaumul Hashr. Yaumul Hashr adalah hari himpunan. Yang ketiga, Yaumul Zalzalah. Yaumul Zalzalah erti dia adalah hari goncangan. Dan yang keempat, Yaumul Akhirah, yang bererti hari akhir dunia ataupun hari yang terakhir. Kemudian soalan 30, Idris, seorang yang miskin. Walau bagaimanapun, beliau sentiasa bekerja keras untuk mengubah kehidupan keluarganya. Berdasarkan situasi di atas, nyatakan jenis qada. Jawab qada apa ni? Idris ni, dia seorang yang miskin tapi dia kerja keras untuk mengubah nasib keluarganya, untuk mengubah kehidupan keluarganya. So, qada dekat sini, qada dia ada 2. Qada mu'allaq dengan qada mubram. So, kat sini jawapannya adalah qada mu'allaq. Qada mu'allaq ni dia boleh berubah hasil daripada usaha seseorang. Okey, contohnya seseorang tu boleh berjaya ataupun mencapai keputusan cemerlang dalam peperiksaan oleh kerana dia rajin berusaha, rajin study dan sebagainya. So, semoga kita semua ni antara orang yang rajin study. So, dapatlah cemerlang dalam UPKK. Okey, saya rasa sekadar itu saja apa yang kita boleh kongsikan dalam video kali ini. Semoga ianya memberi manfaat. Jangan lupa like, subscribe dan sharekan kepada kawan-kawan yang lain. Dan semoga kita bertemu lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.